Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada perkongsian kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita memuat naik ataupun upload video yang kita telah hasilkan ke dalam channel YouTube kita. Jadi seperti biasa saya gunakan browser atau pelayar Google seperti ini. Dan untuk langkah pertama, tuan-tuan kena pastikan kita berada pada akaun yang betul, iaitu di sini contoh yang saya tunjukkan ialah Google account YouLead Channel. Seterusnya langkah yang kedua, setelah kita pastikan bahawa kita berada akaun yang betul, kita klik pada ikon Google Application seperti ini. Dia ada titik 9 dekat sini. Kita klik dan kita pilih YouTube. Okey, sekarang kita berada pada paparan akaun YouTube kita. Langkah yang ketiga ialah apabila kita telah berada pada paparan akaun YouTube kita, kita terus pergi ke bahagian create ni, create, pada bahagian create. Kita klik pada create, banyak cara tuan-tuan tapi saya tunjukkan cara yang saya biasa guna. Saya tekan pada create, bila tekan pada create dia akan keluar sama ada kita nak upload video ataupun go live. Jadi saya dekat sini untuk upload video, saya klik pada upload video. Okey, seterusnya dia keluar paparan seperti ini. Upload video dan kita hanya pilih saja file. Sama ada kita gunakan teknik select files ataupun kita boleh juga gunakan drag and drop video file yang telah pun kita hasilkan. Baik, jadi kat sini saya akan gunakan teknik select file. Saya klik dan saya akan cari file yang telah pun saya siapkan, file ataupun video yang telah saya hasilkan. Okey. Jadi saya tekan select file. Bila select file kat sini, saya pergi di mana file itu berada. Contohnya kat sini. Okey. Okey, ini filenya. Dan saya tekan open. Dia akan masuk. Okey. Semasa proses upload video berjalan, kita kena isikan details ataupun maklumat berkaitan dengan title, keterangan video, thumbnail jika ada dan juga maklumat-maklumat lain dan saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, baiklah apabila keluar saja dialog box seperti ini, langkah pertama ialah kita masukkan detail bagi video kita, iaitu antaranya ialah titles. Apakah title? Kita boleh baca keterangan ini, iaitu kalau boleh tajuk yang dikata catchy, yang boleh bantu kita untuk hook kita punya viewers. Okey, bila kita create video title ini adalah satu cadangan atau idea yang bagus kalau kita masukkan keyword yang mana audiens kita itu akan suka dan tertarik dengan tajuk yang kita pilih. Tapi dalam konteks video yang saya beri contoh ini, tajuknya ialah merupakan satu webinar ataupun satu slot bual bicara, memang tiada pilihan lain lah. Saya kena masukkan tajuk yang sebenar. Tajuknya ialah, iaitu satu sesi bual bicara. Jadi saya terpaksalah kekalkan tajuknya, iaitu cabaran mengurus kesejahteraan psikologi dalam kalangan warga sekolah. Dan untuk tajuk ini, bilangan aksaranya yang diberikan ialah 100. Jadi kalau boleh kita kena pilihlah yang sesuai. Okey, selesai tajuk. Yang kedua ialah kita berikan sedikit deskripsi ataupun description video kita ini. Okey, sebagai panduan dekat sini, untuk menulis deskripsi, kita pastikan kita memilih keyword yang bertepatan, yang sesuai. Pada bahagian ini juga kita boleh menulis tentang overview tentang video kita ini, tentang apakah kandungan video kita, untuk memberikan satu gambaran atau overview yang menyeluruh kepada penonton-penonton. Baik, contoh kat sini, katakan saya type kat sini. Okay, yang ini kita boleh update boleh tambah atau boleh kemas kini pada bila-bila masa. Tapi bagi tujuan ini saya hanya tunjukkan ini sajalah. Sesi ini merupakan siri kedua daripada 3 siri. Diskusi bimbingan norma baru yang dikelolakan oleh SIP Partners Negeri Johor dengan kerjasama JPN Johor. Untuk makluman rakan-rakan, pada bahagian description ini kita boleh mengisi
maklumat berkaitan video ataupun konten yang kita hasilkan sepanjang 5,000 aksara. Jadi kita boleh tambah lagi lah pada maklumat-maklumat yang berkaitan. Tapi untuk contoh ini saya hanya sampai setakat ini saja dan saya akan update kemudian. Baik, langkah seterusnya ialah thumbnail. Thumbnail ini ialah gambar yang kita gunakan sebagai profil kepada video ini. Jadi untuk thumbnail yang baik, ianya dapat menambat hati penonton atau menambat hati kepada mereka yang sedang mencari bahan untuk mereka ikuti. Thumbnail yang baik adalah merupakan thumbnail yang dapat mempengaruhi minat para penonton. Jadi untuk ini saya dah ada bahannya, saya cuma klik saja upload thumbnail. Okey. Sebab saya dah ada thumbnailnya, saya klik saja. Okey. Dan saya cari di manakah fail tersebut berada. Okey, di sini filenya, saya open. Okey, ini thumbnailnya. Dan tuan-tuan boleh juga tak isi. Sekiranya bahagian ini tidak diisi, thumbnail ini kita tak sediakan, YouTube akan mengambil mana-mana bahagian pada video tersebut dan dia akan tetapkan sendiri. Jadi untuk mengelakkan daripada thumbnail yang kurang sesuai, jadi saya mencadangkan kalau boleh sebelum kita upload video, kita dah ada pun dah ada thumbnail yang kita hasilkan. Kita telah pun mempunyai thumbnail. Jadi saya mencadangkan sebelum kita upload video, kita hasilkan dulu thumbnail supaya dia boleh memenuhi spesifikasi video yang kita hasilkan. Kemudian playlist. Okey, playlist kat sini sangat penting kerana untuk jangka panjang ia boleh membantu subscriber kita atau para penonton untuk mengikuti video-video ataupun bahan-bahan yang seumpama dengannya. Jadi kat sini, oleh kerana bahan ini berkaitan kepimpinan, saya letakkan video ini pada playlist kepemimpinan seperti ini. Dan andai kata tiada yang bersesuaian, ini semua yang saya hasilkan sebelum ini, kita boleh create new playlist. Tapi saya dah ada bila dah ada, saya tekan saja kepemimpinan. Baik, siap yang ini, saya tekan done. Pergi seterusnya, kat bawah ni sambil kita buat ni, dia akan beri info kepada kita bahawa sekarang ni proses upload telah berlaku sebanyak 2%. Yang ini tuan-tuan dia sangat bergantung kepada sejauh mana kelajuan internet kita. Kalau laju, cepatlah dia selesai. Kalau lambat, mungkin makan masa berjam-jam lamanya. Baik, selesai yang ini, kita tekan playlist, saya dah pilih. Audience, kat sini penting kita kena buat deklarasi adakah video kita ini disetkan untuk tontonan kanak-kanak bawah umur ataupun tidak. Okey, jadi kat sini saya akan klik yang nombor 2 lah. No, is not made for kid. Jadi itu akan dapat membantu kita dari segi bagaimana bahan-bahan ini nanti dia akan disyorkan kepada kumpulan sasaran. Baik, jadi kita boleh juga lihat di bawah ni age restriction, ini untuk level advance. Kita boleh learn more untuk kita boleh berlanjut, tapi bagi saya cukuplah setakat ni. No, it's not made for kids. Kemudian kat sini ada option lain. Yes, restrict my video to viewers over 18. Ini kalau video itu ada elemen-elemen yang agak panas. Okey, tapi tak apalah kita hanya klik nombor 2 ni. No, don't restrict my video to viewers over 18 only. Jadi selain daripada kanak-kanak, video ini boleh ditonton. Dan kita boleh klik show more. Show more ni untuk lihat lagi apakah maklumat-maklumat lain. Misalnya paid promotion, saya rasa tak perlulah. Kalau kita punya video ni ada iklan dan sebagainya, kalau kita dah establish nanti bolehlah, tapi sekarang tak perlu. Okey, tag ni penting. Tag ini penting kenapa? Sebab tag ini membantu kita menyebarluaskan video ini dan juga membantu kepada viewer untuk mencari bahan kita. Jadi kita masukkan teks yang berkaitan dengan tajuk kita. Misalnya tajuk kat sini, saya type kat sini norma baru, contoh Lepas tu saya type lagi kepemimpinan. Saya tambah lagi pemimpin. Saya tambah lagi kepimpinan. Saya masukkan juga berkaitan dalam bahasa Inggeris, leadership. Saya masukkan kat sini juga COVID-19 ataupun COVID, jarak
COVID-19 dan tuan-tuan boleh tambahlah yang berkaitan. Tujuan kita masukkan teks ialah bagi memudahkan video ini dicari oleh subscriber kita ataupun para penonton. Contoh kat sini, katakan dia type leadership saja, maka video kita akan menjadi salah satu daripada senarai video-video disyorkan. Jadi ini sangat penting dalam usaha untuk kita mempromosikan video kita ini agar dapat mencakupi khalayak yang lebih ramai. Okey, tekan selesai ni, kita tekan next. Lepas tu dekat sini dia kata video element. Okey, bila sampai sini video element ni, kita tekan saja next. Okey, ini penting. Untuk save or publish kita punya video, kita ada 3 option yang kita boleh pilih. Private, kalau kita merasakan bahawa hanya kita dan orang-orang yang kita pilih saja yang boleh lihat video ini. Kita boleh share privately. Okey, katakan kita nak buat video keluarga, kita nak orang kita saja tahu. Okey, yang kedua, kita tekan option unlisted kalau kita nak orang lain yang dapat link ini boleh akses kepada video kita. Okey, satu lagi ialah public. Okey, untuk public ini semua orang boleh lihat video, dan untuk public ini kita boleh setkan dia sebagai premier. Apakah premier, tuan-tuan dan puan? Kita lihat Okey, premier ni boleh lihat keterangan kat sini Jadi maknanya kat sini, kita bila setkan public dan setkan sebagai instant premier, maknanya masa kita upload video tersebut, orang itu boleh lihat sama-sama dengan kita. Sekarang ini kita tekan public, tapi kita tekan schedule. Schedule. Bila schedule ni, kita boleh tetapkan jadual bilakah video ini boleh dapat diakses oleh semua penonton. Jadi kita tetapkan bilakah masanya. Contoh dekat sini, saya akan siarkan video ini katakan pada 21 hari bulan Mac. Okey, masanya pukul berapa? Tetapkan pukul 3 petang di sini. Okey, time zone ni kita pastikan kita ada time zone yang sesuai bagi kita di sini Malaysia ni. Kita pilih inilah default set to local time zone, iaitu Greenwich Mean Time 0800. Ini untuk Malaysia dan juga Singapura. Baik, yang ini baru kita tekan set as premier. Jadi maksudnya kat sini, bila kita set as premier, kita dan para penonton boleh melihat bersama-sama pada masa dan tarikh yang telah pun kita tetapkan tadi. Okey. Baik. Jadi ini membantu kita untuk kita mengadakan satu sesi yang terancang. Maksudnya kita rakam video dulu, dan video ini kita akan tonton bersama-sama secara premier dengan kumpulan sasaran kita. Baik, jadi ini saya tetapkan sebagai set as premier. Tapi kalau tuan-tuan menghasilkan video yang biasa-biasa ataupun video yang biasa berkaitan dengan hobi dan sebagainya, tak perlulah set as premier. Set as premier ini sesuai kalau program kita program rasmi. Baik, jadi dah siap ini, saya dah setkan sebagai premier kerana ini merupakan satu program yang saya akan aturkan nanti untuk ditonton oleh semua pengetua dan guru besar, SIP, SIC dan semua warga pendidikan seluruh negara, sejauh mana dia dapat diakses lah. Maka saya akan setkan dia sebagai set as premier. Baik, jadi setelah itu saya tekan saja schedule. Okey, tekan schedule. Baik. Tunggu, dia sedang proses. Baik. Bila kita tekan schedule, YouTube akan berikan maklum balas, iaitu video kita akan premier, akan disiarkan pada 21 Mac 2021 jam 3 petang apabila bahan kita ini siap diproses. Maknanya YouTube bila kita upload dia akan proses. Jadi dekat sini dia kata keep this browser tab open until uploading complete. Jadi ini peringatan sangat penting. Kita jangan off, jangan keluar dari paparan ini. Sampai peringkat ini kita biarkan saja. Dekat sini dia ada indikator progress uploading ni 4%. Kita biarkan YouTube upload bahan kita ini sampai 100%. Berapa lama?
itu bergantung kepada kelajuan internet kita. Kita biarkan dia selesai. Setelah selesai, nanti saya akan tunjukkan cara-caranya macam mana, apa yang kita akan lakukan terhadap video yang telah diupload tadi. Baik, jadi apabila dah selesai kita upload bahan, YouTube akan keluarkan makluman seperti ini, iaitu kita punya upload complete. Processing will begin shortly, sebab selepas sahaja kita selesai upload bahan, biasanya YouTube akan proses, dan proses ini mengambil sikit masa bergantung kepada panjangnya video tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat selepas ini ialah hanya tutup sajalah, close. Close. Bila close ditekan, dia akan keluar paparan ini, iaitu channel content. Dan di sini dia dapat tunjukkan bahawa video yang kita upload telah selesai di muat naik, tetapi dalam proses. Dalam proses, dan ini mengambil masa, dan dia akan keluar kat sini pending kat sini, pending. Bila selesai nanti, baru dia akan setting ikut yang kita tetapkan. Baik, walaupun kita masih boleh, walaupun dalam proses untuk diterbitkan ataupun disiarkan, kita masih boleh lagi membuat suntingan pada paparan video kita ini. Misalnya nak tambah lagi, bolehlah, sebab dia dah selesai. Video sedang proses, tapi tidak menghalang kita daripada kita mengemas kini maklumat-maklumat daripada video ini. Paparan ini kita boleh sambung lagi untuk kita update. Ini pending, biarlah. Ini pending ni dia punya ni. Okey. Kita dah setkan premier ni. Tapi video sekarang proses pending, jangan usi apa-apa. Selagi video pada tahap processing, kita tak boleh untuk mengubah swipe pada bahagian end screen. Begitu juga pada bahagian card. Jadi apa yang kita buat ialah kita tinggalkan saja. Nanti bila selesai diproses, video ini akan kelihatan seperti mana video-video yang telah dimuat naik sebelum ini. Seperti inilah. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga dengan panduan ini dapat memudahkan pada rakan-rakan untuk memuat naik video ke YouTube. Sekian, terima kasih. Jumpa di perkongsian yang lain.